Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan hadis yang bertajuk Irsyadus Sari li Syarhi Sahihil Bukhari wa Mu'alimi Sunan Syarhi Sunan Abi Daud. Irsyadus Sari li Syarhi Sahihil Bukhari. Ba qaulullah ta'ala aw yalbisakum syi'a suratul An'am ayat 65. Ba firman Allah Subhanahu wa taala, atau ia menjadikan kamu bertentangan, berpecah belah, berpuak-puak. Suratul An'am ayat 65. Qaulullah ta'ala wali abi Zar ba bitanwin fi qaulullah ta'ala aw yalbisakum syi'a suratul An'am ayat 65 ay mutafarriqani. Pada ayat ni Abu Zar membaca perkataan bab itu dengan baris tanwin dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, atau ia menjadikan kamu bertentangan, berpecah belah, berpuak-puak. Okey, iaitu yang berpecah. Hadis yang ke-7313, maksudnya telah menceritakan kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan. Amru berkata, aku mendengar Jabir Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang maha kuasa mengirimkan siksaan ke atas kalian. Maka Rasulullah berdoa, aku berlindung dengan wajahmu atau dari bawah kakimu. Maka Nabi berdoa lagi, aku berlindung dengan wajahmu. Maka dikala diturunkan, yakni atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perpecahan dan keganasan konflik ini lebih ringan, atau beliau katakan lebih remeh. Keterangan daripada hadis di atas ialah wabihi qala haddatsana Ali bin Abdullah Al-Madani, telah menceritakan Ali bin Abdullah iaitu orang Madinah Ansar. Haddatsana Sufyan, telah berkata Sufyan iaitu Sufyan bin Uyainah. Qala Amr, baca bifathil ain muhmalatan, telah berkata Amru, huruf ain muhmalah dibaca dengan baris atas. Sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qul huwal qadir al-kamil qudra. Aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah hai Muhammad, dialah yang maha berkuasa mengirimkan siksaan ke atas kalian, kekuatannya yang sempurna. Ala an yab'atsa alaikum azaban min fawqikum kal mitrin nazil ala qaumin nuhin hijarah. Dialah yang maha berkuasa mengirimkan siksaan ke atas kalian, seperti hujan batu yang turun ke atas kaum Nuh. Qala sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhika ay bizatika min azabika. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan wajahmu, iaitu dengan zatnya sendiri daripada azab siksaanmu. Okey, baiklah, sambungan untuk yang atas tadi. Aw min tahti arjulikum, surah Al-An'am ayat 65. Karrijfah wal kisfah wa yajuzu an yakuna zarfu muta'alliqan bi ba'su wa an yakuna muta'alliqan bi mahzuf ala annahu sifah li'azaban ay azaban ka'inan min hatainil jihataini. Atau dari bawah kakimu, surah Al-An'am ayat 65. Seperti gegaran dan tenggelam, dan boleh jadi ayat itu zaraf bagi ya ba'su, dan boleh jadi ia berkaitan dengan sesuatu yang dihazafkan, bahawa ia merupakan sifat bagi azab atau bermaksud azab yang datang dari dua arah. Qala sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhika min azabika. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan wajahmu daripada azab siksaanmu. Falamma nazalat aw yalbisakum syi'a aw yakhlitukum farqan mukhtalifain ala ahwa'u syata kullu firqah musyaya'ah li imam wa ma'na khaltuhum insya'ul qital bainahum fayakhtalituna fi malahimul qital. Maka dikala diturunkan ayat, atau ia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak, iaitu kamu bercampur dengan puak lain yang berbeza dengan kamu dalam pelbagai keadaan. Wa syai'an nasbu 'alal hal wa hiya jam'u syi'ah
كسدرة وسدر. وقيل المعنى يجعلكم فرقا ويثبت فيكم الأهواء المختلفة. Perkataan syai'an mansub sebab dia adalah al-hal dan syai'an jamak bagi perkataan syiah sebagaimana sidrun jamak bagi sidrah. Mereka berada di atas wazan yang sama. Dikatakan juga dengan makna menjadi banyak puak dan yang pastinya mereka ini mempunyai berbagai ragam. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَالْبَأْسُ السَّيْفُ وَالْإِزَاقَةُ اسْتِعَارَةٌ وَهِيَ فَاشِيَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ Surah Al-Qamar ayat 48. ذُوقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ Surah Ad-Dukhan ayat 49. Dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Oleh kerana mereka tidak bersepakat, maka mereka saling bunuh-membunuh dan berlakunya keganasan pedang, yakni perang, dan perkataan al-izaqah merupakan isti'arah. Semua yang berlaku ini melambangkan kesusahan. Seperti mana firman Allah Ta'ala, rasakanlah sentuhan azab api neraka, Surah Al-Qamar ayat 48. Serta dikatakan kepadanya seraya mengejek. Rasakanlah sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia, sebagaimana yang engkau pernah mendakwanya ketika dunia dahulu. Surah Ad-Dukhan ayat 49. Wa qala azaqnahum ku'usul mautu sarfan wa zaqu min asnifanan ku'usan. Kami merasakan mereka dengan piala-piala kematian sebagai musibah dan mereka merasai ketuaan kami sebagai piala-piala. Qala salawatullah wa salamu alaihi hatanil muhannatani al-labas wal izaqah. Dia berkata doa dan damai Tuhan atasnya. Kedua-dua ujian atau cabaran iaitu pakaian yakni berlebih-lebihan dalam hal ini dan juga kenikmatan yang menjadi ujian ke atas manusia. Ahwanu aw qala aisaru li anna al-fatan bainal makhluqaini wa azabihim ahwan wa aisaru min azab Allahu 'ala al-kufr wal hadis sabaqa fi tafsiri suratul an'am wa akhrajahu at-Tirmizi fi tafsir. Kedua-dua ujian tersebut atau dikatakan lebih mudah kerana fitnah antara dua orang dan kekejaman mereka itu sangatlah mudah dan sangatlah ringan jika hendak dibandingkan dengan azab Allah terhadap orang kafir. Dan perkara ini telah disebutkan di dalam tafsir surah Al-An'am dan dikeluarkan dari riwayat Tirmizi di dalam tafsirnya. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan yang telah dibentangkan oleh kawan saya sebentar tadi. Jadi saya ingin bentangkan untuk hadis yang seterusnya, yakni berkenaan bantahan bahawa hukum Nabi SAW bersifat terang dan jelas, yakni berkenaan yang keluar untuk berdagang. Jadi dalam seterusnya mengenai hadis ni, wabihi qala haddatsana Musaddad, dan dengannya berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad, yakni wa ibnu Musrihat qala, ibnu Musrihat telah berkata haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Qattan an Ibnu Juraish Abdul Malik bin Aziz annahu qala, daripada Ibnu Juraish yakni Abdul Malik bin Abdul Aziz bahawa dia berkata haddatsani bil ifrad Atta wa Ibnu Abi Rabbah, aku menceritakan yakni Atta Ibnu Abi Rabbah an Ubay bin Umar bidhammil ain fihima al-Laisi al-Makki annahu, dari Ubay bin Umar al-Laisi al-Makki bahawa qala istazana Abu Musa, yakni Abdullah bin Qais al-Ash'ari, telah berkata Abu Musa meminta izin, yakni siapakah Abu Musa itu? Abdullah bin Qais al-Ash'ari, ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ayyu salasin, pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha, yakni sebanyak 3 kali, bahawasanya Abu Musa memohon izin sebanyak 3 kali. Faka'annahu wajadhu mashghulan faraja'a faqala alam asma' sawtu Abdullah bin Qais. Akan tetapi dia tidak diberi izin, seakan-akan dia sibuk, maka Abu Musa kembali pulang. Yuridu Abu Musa i'zanu lahu fitur. Setelah Umar selesai dari kesibukannya, dia berkata, bukankah tadi aku mendengar suara Abdullah bin Qais? Dan Umar mencari Abu Musa dan mengizinkan Abu Musa untuk masuk berjumpa dengan beliau. Fadu'iya lahu bitamidal wa kasril ain fahadara indahu faqala lahu. Lantas Abdullah pun kembali, maka Abdullah pun hadir. Maka dia berkata, ma hamluka ala ma sana'ta min ruju'. Maka dia berkata, Umar bin Al-Khattab, apakah yang mendorongmu melakukan yang kau lakukan dari pulang? Faqala Abu Musa, telah berkata Abu Musa, inna kunna nu'mir bidhammin nur wa fathim mim min qabla an-nabi bihadha ayu birruju' idza ista'dhana salasan wa lam yu'zin lana.
Abu Musa berkata, kami diperintahkan yakni sebelum Nabi yang sedemikian, yakni pulang jika kami meminta izin sebanyak 3 kali tapi tidak dibenarkan. Pada riwayat yang telah disebutkan bahawa Abu Musa berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang daripada kamu meminta izin untuk masuk rumah sebanyak 3 kali lalu tidak diberi izin, maka hendaklah kita kembali pulang. Qala Umar, berkata Umar, fa'tani ala hadha bibayyinah ala ma zakartuhu. Berkata Umar, datangkan bukti kepadaku mengenai hal itu seperti apa yang disebutkan. Awli af'alan bik fantalik Abu Musa. Lalu dia berangkat, yakni Abu Musa, ila majlis min ansar fas'aluhum an zalik, menuju sebuah majlis orang ansar dan bertanya kepada mereka. Faqal ayyu abi wa ansar. Lalu mereka mengatakan, yakni orang ansar, la yashhadu illa asgharana bi alif ba'da sad wa li abi dhar an kashmihini la yushidu laka illa asgharana. Ada yang menjadi saksi atas semua mengenai hal ini kecuali salah seorang yang paling muda di antara kami. Faqama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa kana asgharul qaum ma'ahu. Abu Musa pergi dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Yakni, siapakah Abu Sa'id Al-Khudri? Seorang yang paling muda di antara kami. Faqala li Umar, maka dia Abu Sa'id berkata kepada Umar, qad kunna nu'mir bihadha ayyu narji'u idza ista'dhana wa lam yu'zan lana. Abu Sa'id berkata kepada Umar, sesungguhnya kami diperintahkan sedemikian, yakni pulang jika meminta izin sebanyak 3 kali tapi tidak dibenarkan. Faqala Umar khafi Ali tashdid tahtiyah. Umar berkata, apakah sembunyi bagiku hal ini yang termasuk daripada urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadza min amru an-nabi alhani shaghalani as-sifqu bil aswaq wa huwa darabul yad inda al-bay'. Aku telah dilalaikan oleh transaksi di pasar-pasar. Maksudnya keluar untuk berdagang. Umar bin Khattab mengatakan bahawa kesibukan berdagang merupakan perkara yang melalaikan kerana hal itu telah menjadikan lalai sehingga tidak dapat sentiasa menyertai Nabi. Dan dia mendengar hadis Nabi dari orang lain. Umar tidak bermaksud bahawa dia tidak menyertai Nabi SAW sama sekali. Umar merasa perlu keluar ke pasar untuk mencari nafkah untuk kehidupannya menyara keluarga serta menjauhkan dirinya dari meminta-minta. فليس قول عمر زال رد لخبر واحد بل احتياطا وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من مجوس وحديثه في الطاعون. Tidak dikatakan Umar meminta penjelasan, yakni kepada Umar dalam hadis tersebut menunjukkan bahawa Umar menolak periwayatan daripada seorang perawi sahaja, bahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Wahadis Amru bin Hazim fi taswiyah bai'an asabi' fi diyah. Dan hadis Amr bin Hazim dalam penjelasan jajah dalam masalah diat, ini denda orang yang membunuh. ومطابقة حديث ترجمة من جهة أن عمر لما خفي عليه الأمر استأذن رجع إلى قول أبي موسى فدل على أنه يعمل بخبر واحد. Dan kesesuaian hadis mengikut terjemahan dari satu pihak bahawa sesungguhnya Umar tidak disembunyikan atasnya perintah meminta izin, iaitu merujuk kepada kata-kata Abu Musa yang menjadi dalil bahawasanya Umar radhiyallahu anhu beramal dengan khabar wahid, periwayatan daripada seorang perawi sahaja. وأن بعض السنن كان يخفي على بعض الصحابة وأن الشهيد يبلغ الغائب ما شهده وأن الغائب يقبله ممن حدثه به ويأتمن ويعمل به. لا يقال طلب عمر بينه يدل أنه لا يحتج بخبر وحيد لأنه من انضم أبي سعيد إليه لا يصير متواترا كما لا يخفى. Sebagaimana sebahagian sunnah atau hadis tersembunyi daripada sebahagian sahabat, tidak semua sahabat ada masa sesuatu hadis diriwayatkan, kerana yang menyaksikan hadis tersebut menyampaikan pada yang gaib tidak hadir pada ketika itu apa yang mereka saksikan, dan orang yang tidak hadir menerima hadis tersebut daripada siapa yang menceritakan atau menyampaikan kepadanya, dan mereka berpegang pada hadis tersebut dengan beramal dengannya. Tidak dikatakan Umar meminta penjelasan kepada Abu Musa dalam hadis tersebut, menunjukkan bahawa Umar radhiyallahu anhu tidak berpegang seorang perawi sahaja, kerana dengan berkaitnya Abi Sa'id saksi dengan periwayatan hadis tersebut tidak menjadikan hadis tersebut mutawatir. Dan hadis sabaqa fi ista'zan fi bab taslim wal
wal istadzin. Dan dinyatakan sebelum itu dalam perizinan pada bab penyerahan dan keizinan. Hadis yang terakhir adalah hadis wa min babi kitabatul ilm, iaitu bab mencatat ilmu. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Nasru bin Ali telah dikhabarkan kepada kami Abu Ahmad telah menceritakan kepada kami Kasir bin Zaid dari Al-Mutallibi bin Abdullah bin Hantab. Ia berkata, Zaid bin Sabit datang menemui Muawiyah dan berkata kepadanya tentang suatu hadis dan ia memerintahkan seseorang agar menulisnya. Lalu Zaid berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami agar tidak menulis apa-apa pun dari hadis beliau. Maka Muawiyah pun menghapuskannya kembali. Qala Syekh yushabbihu an yakuna an-nahi mutaqaddiman wa akhiran al-amrayni al-ibahah. Syekh berkata seperti berada di hadapan larangan dan dua keharusan yang lalu. Wa qad qila innahu innama nahi an yaktuba al-hadis ma'al Qur'an fi sahifatin wahidah li'alla yakhtalata bihi wa yushabbihu 'ala al-qari. Fa amma an yakuna nafsul kitab mahzuran wa taqayyid al-ilmi bil khatt manhiyan annahu fala. Dan telah dikatakan sesungguhnya dilarang untuk menulis hadis dengan Al-Quran di dalam satu lembaran supaya tidak bercampur dengannya dan takut-takut akan mengelirukan orang yang membaca. Adapun menjadikan Al-Quran dan hadis itu satu lembaran dan mencatat ilmu dengan tulisan yang dihalang padanya, maka dilarang. Wa qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatuhu bit-tabligh wa qala yuballighu asy-syahidul al-ghaib fa idza law yuqayyidu ma yasma'unahu minhu ta'azzur at-tabligh wa lam yu'min sihabil ilmi wa an yasqata aksarul hadis fala yuballighu akhirul qurun minal ummah. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh umatnya menyampaikan dan berkata dengan menyampaikan untuk orang yang tidak hadir. Jika sekiranya mereka menyekat, iaitu terhalang apa yang mereka dengar darinya, maka penyampaian ini tidak dibolehkan dan tidak akan beriman orang yang mendustakan ilmu. Dan sesungguhnya banyak hadis yang akan gugur sehingga ia tidak akan sampai kepada umat-umat pada kurung yang lain. Wanisyan min taba aksarul bashar wal hifzu ghairu ma'mun alaihi al-khaltu. Dan melupakan merupakan sifat kebanyakan manusia dan hafazan yang tidak dijaga merupakan kesalahan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin syaka ilaihi saw'ul hifzu ista'ana biyaminik. Sesungguhnya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang mengadu kepadanya tentang keburukan hafazan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah pertolongan daripada tangan kananmu, iaitu mencatat ilmu. Wa qala uktubuha li Abi Syah khutbatun khutbatiha fastaktubuha. Dan dia menulisnya kepada Abi Syah sebuah khutbah ucapannya, maka dia menulisnya. Wa qad kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataban fi sadaqah wal mu'akil wal diyat aw katabata annahu fa'amala biha al-ummah wa tanaqaltuha ar-ruwah wa lam yankiruha ahadun min ulama'is salaf wal khalaf. Sesungguhnya telah menulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buku-buku tentang sedekah, tentang pertahanan dan wang-wang, atau menulis tentang perbuatan yang dilakukan untuk ummah dan disampaikannya oleh seorang penyampai dan tidak dihalang oleh mana-mana ulama salaf dan khalaf. Fadalla dhalika ala jawazi kitabatil hadis wal ilm. Wallahu a'lam. Maka ini menunjukkan bahawa adalah dibenarkan untuk menulis hadis dan ilmu. Sesungguhnya Allah yang mengetahui apa yang terbaik. Sekian saja pembatangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.